Ya, baik, kita bersama dengan rakan kita Ernie Sofina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intan dan Dini. Ya, selamat pagi kembali. Alhamdulillah ya. Seronok sebenarnya menyaksikan Ernie memakai pakaian berwarna hijau. Kalau kami di sini macam tanahnya warna coklat. Ernie memakai hijau daunnya. Nanti bunganya di bunganya Karamukit Ramiza. Ya. Ya, baik ya. Ya, jadi ya Ernie ya, kita baru saja ya berbicara mengenai dengan Hari Basikal Sedunia. Kalau tadi rakan kita upgrade sikit basikalnya. Betul. Tapi kalau Ernie Sofina macam mana pengalaman pertama kali menunggang basikal ni? Ya, kalau saya sendiri pengalaman pertama kali mempelajari bermain basikal, Indah memakai roda 4 ya. Abang-abang saya terus mengajar dua roda. Oh, advance. Harus 2 roda. Umur berapa tahun tu Ernie? 6 ke 7 tahun ya. Tetapi memang agak kasar sedikit lah mereka mengajar ya. Dorang suruh saya naik, lepas tu dorang surungkan saja. Itu ingkul teruslah. Macam mana tu ya? Oh, jangan arah bukit. Turun lagi jauh. Jauh turunnya. Jadi Ernie terus terus ada lesson L tu basikal. Ya, baik ya. Cukup menarik sekali ni. Tapi itulah macam-macam macam-macam pengalaman sebetulnya. Kalau saya sendiri Ernie ya, kalau saya bermula dari 4 roda, seterusnya 2 roda, dan kemudian Indah lagi naik. Indah lagi naik langsung dia beroda sekarang. Ya, tapi alhamdulillah ya, nyorang sempat merasai ke sekolah dengan menggunakan basikal sendiri. Pengalaman baru juga. Satu pengalaman yang cukup manis rasanya yang akan dapat dilupakan. Kalau anak-anak masa ni mungkin sukar, payah tadi kamu melihat anak-anak tani berbasikal ke sekolah kali ya? Mungkin saja ya, kerana kalau dulu tempat tinggal kita ni kebanyakannya berdekatan dengan sekolah. Tetapi kalau masa ni sekolah-sekolah agak jauh daripada tempat tinggal lah. Betul. Ya, dan juga kita memikirkan mengenai dengan faktor keselamatan juga ya. Betul. Baik. Dan Ernie ya, kami serahkan kepada Ernie seketika untuk berkongsi apakah bahas masa dan juga isu semasa yang akan dibawakan. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda kita dapat bertemu lagi dari daerah Tutong seperti biasa untuk berkongsi antara maklumat semasa dan juga bahan visual yang kami sediakan ya. Baik Auda, seperti yang sering diberikan juga sebelum ini mengenai dengan satu acara yang akan berlangsung pada 3 Jun 2023 iaitu di daerah Tutong bertempat di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong akan berlangsung Festival Kebudayaan Daerah Tutong ya. Jangan lupa ianya diadakan pada pukul 8 malam nanti. Bagi Auda yang belum berkesempatan membeli tiket Festival Kebudayaan Tutong ini, Auda juga boleh membelinya pada malam nanti di luar pintu masuk Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Baik, sebelum kita kongsikan lagi 2 info semasa, kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Bekerjasama, bergotong royong merupakan satu konsep yang dianggap unsur terpenting dalam kebudayaan masyarakat kita sejak dulu. Kebaikan mengamalkan amalan gotong royong atau bekerjasama ini ialah untuk mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat, terutama untuk memastikan sesuatu tugasan itu mampu dilaksanakan dengan berkesan. Seperti yang giat dilaksanakan dari dulu lagi, kempen-kempen membersihkan kawasan oleh sesebuah perkumpulan menunjukkan masyarakat Brunei mempunyai sikap bersatu. Itulah antara kepentingan wujudnya persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan atau kumpulan-kumpulan bukan kerajaan. NGO adalah organisasi yang ditubuhkan untuk memperjuangkan suatu kepentingan awam dan bukannya individu atau komersial. Pertubuhan NGO di negara ini bukan hanya memfokuskan kepada aktiviti kemasyarakatan, malah dari segi pendidikan, khusus untuk golongan mualaf, juga sudah lama diberikan tumpuan melalui persatuan yang ditubuhkan. Bersatu, singkatan bagi Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong
antara persatuan yang sudah menjangkau usia kira-kira 40 tahun dirasmikan pada 5 Disember 1982. Selaras dengan visinya bagi meningkatkan taraf kehidupan saudara-saudara baru baik dari segi penghayatan dan pengetahuan dalam agama Islam, mengeratkan tali silaturahim sesama Islam dan juga taraf ekonomi, ahli-ahli Pesatu yang terdiri di kalangan saudara-saudara baru telah mengungkayahkan berbagai bentuk kegiatan. Bangunan Pesatu dibina di sebuah tapak yang terletak di Kampung Lubuk Pulau. Bangunan Pesatu bukan sahaja dijadikan sebagai pusat perhimpunan ahli-ahli membuat aktiviti dan sebagai tempat pembelajaran, sejarah persatuan dan gambar-gambar kenangan bangunan awalnya turut dipamerkan sebagai pengetahuan dan ristaan para pengunjung. Dilihat dari gambar-gambar berkenaan, jelas menunjukkan bahawa saudara-saudara baru sebelumnya sudah bergerak aktif menggerakkan persatuan melalui penglibatan mereka dalam menyertai pertandingan-pertandingan, kursus-kursus, lawatan, tidak ketinggalan acara-acara Hari Kebesaran Islam dan acara kenegaraan. Antara aktiviti giat dilaksanakan juga ialah penyerahan sumbangan. Orang ramai memberikan barangan sumbangan seperti barangan terpakai untuk diserahkan kepada golongan mu'alaf yang memerlukan melalui persatuan ini. Sejak Pesatu ditubuhkan, kemudian adanya bangunan ini ya. Jadi nampaknya banyaklah dari segi pembelajaran, dari segi perekonomian juga ada banyak ahli-ahli Pesatu pun akan bertambah. Tapi alhamdulillah sejak selepas dalam lebih kurang 20 tahun lepas itu, sebab saya jadi yang dipertua, ahli ini dia kami mendaftar. Artinya siapa saja gelaran orang mualaf itu dipersilakan datanglah. Sebenarnya bangunan ini untuk orang-orang belajar lah. Orang-orang nak kiralah siapa saja orang mualaf, indah mualaf, anak bukan mualaf dipersilakan sama dia tua atau muda untuk belajar. Artinya untuk daripada Iqra sampai ke Quran lah masa inilah. Jadi nampaknya peningkatan banyaklah. Makin sehari atau orang setiap bulan ada yang datang. Jadi kami menggalakkan siapa yang berminat untuk mengantar anak-anaknya, kami terima. Tujuannya kami lah untuk membawa diorang itu supaya pandai belajar, pandai mengenali Al-Quran, mengenali apa itu Islam. Okey, sebenarnya persatuan ini menerima sumbangan perang ni daripada orang luar. Hantar sumbangan kemari, kemudian kami agihkan lagi balik. Macam selalunya sebelum Ramadan, masa ni pun ada juga lah. Kami terima orang hantar baju-baju, makanan asas lah. Karena kemudian apabila banyak kami bagi balik. Ada orang-orang mualaf yang berhak menerimanya. Mengikut status orang yang kami dapat daripada Majlis Agama Islam. Jadi kami minta di sana kadang-kadang. Kemudian kami orang yang kami nampak sini, yang di sekitar sini kan, di kampung-kampung mana, di daerah mana, kami bagi. Jadi kami berharaplah semoga persatuan ini akan maju dari satu tahap ke satu tahap yang akan datang lah. Artinya maju daripada segi pelajaran, perekonomian dan silaturahim. Yang orang indah jamah mata lah. Melalui pusat yang disediakan, saudara-saudara baru khususnya dapat memelihara kemudahan dan prasarana yang disediakan di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menggalakkan golongan mu'alaf lainnya sama-sama mempelajari dan mendalami serta menghayati pelajaran-pelajaran agama Islam bagi meningkatkan dan mengukuhkan lagi ketakwaan dan keimanan terhadap